Assalamualaikum, saya Nurul Hanis Hasnina binti Razali. Saya belajar di Kuantan. Saya mengambil kos sebagai pendidikan awal kanak-kanak iaitu DIPA. Saya belajar di University College of Yayasan Pahang. Hai kawan-kawan sekalian, jom kita mengenali tentang sains asal. Subjek saya ialah sains dan alam sekitar dalam pendidikan awal kanak-kanak BCD 2343. Tajuk saya pada hari ini ialah konsep asal sains, iaitu mengenali tentang anggota badan kita. Objektif saya ialah kanak-kanak dapat mengenali anggota badan dan kanak-kanak tersebut dapat mengetahui fungsi anggota badan, dan seterusnya kanak-kanak juga dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang anggota badan mereka. Pengenalan tentang anggota badan. Setiap anggota badan manusia mempunyai fungsi tersendiri. Oleh itu, kita seharusnya menjaga setiap anggota badan yang digunakan oleh Yang Maha Kuasa dengan sebaik-baiknya. Anggota badan yang dimasukkan ialah mata, mulut, telinga, tangan dan kaki. Okey, tahukah anda, anggota badan kita amat penting untuk manusia. Dan selain itu, terdapat beberapa bahagian iaitu mata, telinga, hidung, mulut, tangan dan sebagainya. Akhir sekali, anggota badan juga mempunyai fungsi dan peranan masing-masing. Bahagian-bahagian anggota badan: rambut, telinga, mulut, tangan, kaki, lutut, jari, lengan, hidung dan mata. Gambar-gambar anggota badan: rambut, hidung, lidah, telinga, mata, kaki, tangan, mulut, lutut, jari, lengan. Jom kita mengetahui fungsi-fungsi setiap bahagian anggota badan kita. Rambut. Rambut berfungsi sebagai pelindung kepala daripada sinaran matahari, keadaan yang membahayakan kepala. Mata. Manusia menggunakan mata untuk melihat. Mata ialah organ yang penting yang terdapat pada makhluk hidup. Mata pada manusia dibahagi menjadi dua organ, iaitu organ bahagian luar dan organ bahagian dalam. Setiap organ dalam mata juga mempunyai fungsi yang jika salah satu bermasalah. Bulu mata ialah salah satu bahagian yang berfungsi sebagai menjaga mata. Sebagai contoh, senang dimasuki benda-benda asing yang berukuran kecil seperti pasir dan debu. Cuba kita bayangkan, misalnya kita tiada bulu mata, sudah pasti mata kita akan dimasuki debu dan sakit serta berkemungkinan akan menjadi rabun. Telinga. Telinga merupakan organ yang berfungsi untuk mendengar suatu suara atau bunyi. Telinga mempunyai reseptor khusus yang digunakan untuk mengenal pasti getaran bunyi-bunyi tersebut. Tetapi, suara atau bunyi yang dapat didengar oleh telinga yang mempunyai batasan. Jika bunyi yang melalui telinga melebihi had pendengaran telinga,
maka gegenang telinga berkemungkinan akan pecah dan menyebabkan pekak secara tidak sengaja. Hidung. Manusia menggunakan hidung untuk bernafas dan menghidu. Hidung ialah sebagai alat respirasi. Selain itu, mukosa hidung yang melapisi rongga hidung dan sinus paranasal. Melakukan penggosian udara masuk yang diperlukan dengan menghangatkan dan melembabkannya. Merupakan salah satu deria yang terpenting dalam kehidupan manusia. Ia berfungsi mengenal pasti bau di sekeliling kita. Mulut. Mulut merupakan rongga yang berada di dalam tengkorak. Terdapat dua fungsi mulut, iaitu makan dan bercakap. Semasa makan, terdapat aspek yang boleh disentuh. Fungsi utama mulut merasa makanan yang sama ada masin, manis, pahit dan masam menggunakan lidah. Hidup kita tidak lengkap dan tidak dapat merasakan kenikmatan ketika makan. Misalnya, kita tidak dapat mengenal pasti apa rasa makanan yang dimakan. Kita diumpamakan sebagai tong yang diisi dengan makanan tanpa respon akibat kehilangan deri rasa. Lengan. Lengan ialah sebahagian anggota badan. Kebanyakan manusia mempunyai dua lengan yang mengujur keluar dari tubuh mereka, tepat di bawah leher. Di hujung setiap lengan adalah tangan. Manusia menggunakan lengan dan tangan untuk melakukan sesuatu kepada objek lain. Perbuatan ini disebut manipulasi tujuan utama tangan. Jari. Jari ialah boleh mengetik, memegang sesuatu makanan dan menulis. Ia dilakukan dengan begitu mudah kerana adanya tulang jari. Secara umum, fungsi tulang jari tangan untuk membantu menggenggam dan melakukan berbagai hal kerana fungsinya sangat penting dalam membantu aktiviti seharian. Lutut. Lutut untuk membekok bahagian kaki agar kaki boleh berdiri, duduk, jalan dan segalanya. Keperluan manusia, tanpa adanya lutut manusia akan payah dalam segala hal. Tangan. Tangan merupakan anggota badan manusia yang berfungsi untuk memegang benda. Tangan juga dapat mengesan suhu sama ada panas maupun sejuk apabila menyentuh sesuatu benda. Selain itu, tangan juga digunakan untuk melakukan aktiviti harian seperti makan, menulis, melukis dan sebagainya. Kaki. Kaki merupakan pelengkap autonomi untuk menempung berat badan semasa berjalan, berlari dan beraktiviti. Kaki juga mempunyai kombinasi sistem badan yang konflik yang berfungsi untuk menyokong dalam menstabilkan tubuh badan. Jom kita menyanyi tentang lagu anggota badan. Hai semua, jom nyanyi lagu anggota badan. Jom! Hooray! Kepala, bahu, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung. Kepala, bahu, lutut, kaki. Wah, macam seronok je. Kami nak ikut sekali boleh? Jom! Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut dan hidung. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki.
Oh. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut dan hidung. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Laju lagi. Laju lagi. Oh, boleh. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut dan hidung. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Laju lagi. Tak nak dah. Pak Atan penat. Jom kita mengenali diri-diri yang terdapat pada anggota badan kita. Anggota diri ada 5, iaitu mata, lidah, hidung, kulit dan telinga. Diri manusia ada 5, iaitu mata untuk penglihatan, telinga untuk pendengaran, hidung untuk bau, lidah untuk rasa, kulit untuk sentuhan. Jom kita mengetahui fungsinya. Mata untuk melihat warna, saiz, bentuk. Hidung untuk menghidu bau harum dan bau busuk. Telinga untuk mendengar kuat dan perlahan. Lidah untuk merasa. Kulit untuk menyentuh. Contoh senaman kanak-kanak. Hari
terkesan jika kita tidak senaman. Keletihan. Anda akan sering keletihan walaupun susah makan dan berehat secukupnya. Seperti ini bermakna badan anda sedang kelaparan dan perlukan pergerakan. Kajian dari sebuah universiti telah mengisytiharkan anda harus terlibat dengan latihan untuk 3 kali seminggu sekurang-kurangnya 20 minit supaya aktiviti ini dapat meningkatkan lagi tenaga anda. Sukar untuk tidur. Jika anda berdepan dengan masalah sukar untuk tidur, jangan pula merungut. Sebaliknya, mulakan aktiviti bersenam dengan kadar segera kerana dengan bersenam akan memberikan tidur yang berkualiti. Selain itu, anda akan mudah untuk tidur dan bangun. Mudah diseram penyakit. Ada kajian yang menghubungkan aktiviti senaman harian ini pada sistem ketahanan badan. Selain itu, menurut pakar kecergasan, seseorang individu itu perlu meningkatkan aktiviti fizikal untuk merangsang tisu otot bagi meningkatkan ketahanan badan. Tubuh yang sakit adalah isyarat pada seseorang individu untuk lebih aktif secara fizikal. Kerap lapar. Ramai yang menganggapkan apabila jarang bergerak menjadikan seseorang individu itu tidak perlukan tenaga yang banyak sekaligus akan mengurangkan keperluan untuk anda makan. Tetapi hal yang sebenarnya, apabila badan anda kurang bergerak, rasa lapar berlaku dalam situasi tersembunyi, tubuh yang lesu atau kurang bermaya dan kurang bergerak menjadi penyebab tubuh badan kaku dan keras. Mungkin ada antara anda yang pernah berasa kaku dan keras terutama di sekitar belakang badan, bahu dan pinggang. Ia bermakna badan anda perlu pergerakan kerana apabila kurang bergerak, ini adalah penyebab otot dan sendi anda menjadi kaku. Kesimpulan tentang keseluruhan tentang anggota badan. Setiap anggota badan kita sangat penting dan perlu dihargai. Oleh itu, sebagai manusia yang bersyukur, kita seharusnya menghargai rezeki dan kurnia Allah dengan menjaga kesihatan diri. Antara contoh cara untuk menjaga kesihatan diri ialah makan makanan yang seimbang mengikut cadangan piramid makanan yang telah direka mengikut kuantiti yang diperlukan oleh tubuh badan. Kita akan jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.